Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, jom kita belajar MX dengan Teacher Jess. Kali ni Teacher Jess nak tunjukkan soalan nombor 5. Given function x square minus mx plus 3, m is constant and curve has minimum point at 2p. It is also intersect at f at exists at point k. So first, soalan ni dia nak kita take coordinate of k. Okay, untuk pengetahuan you all, bila dia bagi tahu maklumat intersect at f at exit at point k, ini maksudnya apa ni? F at exit ni. F at exit ni maksudnya y axis kan? So kalau siapa-siapa je intersect dekat y axis, maksudnya ni y axis kan? Itu adalah C, iaitu y intercept. So macam mana kita nak cari y intercept? Okay, cuba kita tengok daripada kita general quadratic equation ax square plus bx plus c. Ni kita punya, okey jap teacher guna colour lain. Ni kita punya y intercept kita c. So kalau you perhatikan kat sini kita ada apa? Kita ada f x equal x square minus m x plus 3 kan? So inilah kita punya y intercept kita. Okay, y intercept iaitu kita punya K lah kan. So ini adalah K. So jadi soalan dia nak bukan K. Kita kena tulis y intercept saja. Okey. Soalan dia nak point K. Point K. So jadi 0 3 lah. Sebab kalau y intercept memang x kita kosong, betul tak? Okey, so kita dah menjawab soalan A. Okey, jom kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B dia nak kita soalan B. Okey, kejap. Dia nak by using the method completing the square find the value of m and n. Okey, dia nak kita kena guna completing the square. So guna completing the square, so you kena cari m berapa, p berapa. Okey, you all masih ingat lagi tak macam mana nak guna kaedah completing the square? Okay, so sekarang kita start balik. Okay, function kita adalah x square minus mx plus 3, betul tak? So, untuk completing the square, you kena ambil you punya a, b dan c. Okay, so x square minus mx plus m over 2 square minus m over 2 square plus 3. Ini you all kena ingat. Kita punya completing the square. First kali, kita tengok kita punya B. Betul tak? Kita tengok kita punya... sorry, teacher tertinggal satu benda ni. Nasib baik teacher perasan. Okay, kejap. Mula-mula, teacher punya M. Lepas tu, teacher nak ambil siapa teacher punya P. Ni teacher punya B ya. Okay, so... kat sini you kena buat negatif m per 2. Ini pun sama, negatif m per 2. Okay, completing the square kita ambil b. Okay, kita kena ambil b per 2 square root untuk completing the square. Kena ingat tu. Okay, so sampai sini. Okay, kalau you tengok, kita akan dapat x square minus mx plus negatif m per 2 square ni. Okay, kita letakkan dalam satu big bracket. And then yang ini kita boleh kira dah. Okay, tolak. Ini m square, negatif m square dapat m, betul tak? M square 2 kuasa 2 dapat 4 tambah 3. So yang ini kita terus boleh buat kita punya equation x minus m over 2 square. Okay, dan yang ini kita boleh buat negatif m square over 4 plus 3. Ini memang kaedah completing the square. You terus ambil kita punya ni. Okay, and then sampai sini, nampak tak? Kita dah ada dalam kaedah completing the square ni. Cuba you tengok balik dengan kita punya perbandingan tadi. Okay, sekejap saya tunjuk balik yang kita ada tadi. Okay, kan dia bagi minimum point kan, betul tak? Dia bagi given minimum minimum point is
2P. So kalau you faham siapa 2, siapa P ni. So rupanya inilah kita punya 2. Ni kita punya 2 ni. Kalau dalam completing the square, ini kita punya H kan, nilai H sini. Okay, and then kita punya P mana? Ni kita punya P. Ni lah semua ni. So kita terus boleh kira daripada sini. Kali ni, okay, M over 2 equal 2. So M equal 4. And then ini kita boleh buat negative M square over 4 plus 3 equals P. So negative M square plus 12 equal 4P. Okay, teacher darabkan dengan 4 semua. And then kita dah tahu kita punya ni kan, betul tak? Kejap. Kita tak payah kira macam ni sebab kita dah ada P tadi. Okay, maksudnya P sekarang kita boleh substitute dah dalam tu. So kita dapat ini negative 4 square over 4 plus 3 equals to P. So kita akan dapat berapa sini? 4, 16. 16 negatif bagi apa? Negatif 16 bagi 4 dapat 4 juga kan? Betul tak? So negatif 16 tambah 3. Ini dapat dulu. Kita kira dulu. Negatif 16 per 4 tambah 3. So jadi negatif 4 tambah 3. So kita dapatlah negatif 1. So kita dapatlah sekarang kita punya P equal negative 1 and M equals to 4. So kita dah menjawab untuk soalan nombor 5B, di mana dia minta kita guna using completing the square. Kita tengok balik. Okay, ni using completing the square nak cari M dengan P. Okay, daripada sini kita kena pasti siapa kita punya B. B kita adalah negative M. So masukkan dalam kita punya formula completing the square, dia kena plus B over 2 square minus B over 2 square. And then kat sini you put in bracket yang ini ni, and then yang ini kita letak dekat belakang. Okay, ini terus je kita boleh buat X minus M over 2 square. And then ni negative M square over 4 plus 3. Kita boleh kira lah daripada tadi. Yang ni kan kita square dulu. 2 kuasa 2 4 kan. Negatif M darab negatif M dapat positif M kuasa 2. And then di sini kita kan tak tahu nilai M kan. So kita kena ingat diberi daripada soalan asal minimum point dia 2P. So yang 2 ni adalah sebenarnya nilai di sini. So you boleh terus ambil M per 2 sama dengan 2. Okay, ini negatif you tak boleh hiraukan lah. Sebabnya kita dah memang dalam formula asal kita dia tolak kan depan ni kan. Okay, so M per 2 sama dengan 2, you dapat M sama dengan 4. Okay, yang P ni you ambil nilai kat belakang ni. So you dapat P sama dengan negatif 1. Okay, so sekarang kita nak jawab soalan C. Okay, soalan C dia suruh kita buat apa pula? Okay, jom kita tengok soalan C. Dia nak kita using the answer from 5B, find the equation of axis symmetry for the graph fx. Hence, sketch the graph of function fx. Okay, so kita jawab soalan C sekarang. Okay, nombor 5C. Okay, dia nak kita use answer. Okay, use answer from 5B. Okay, find equation axis symmetry. Untuk fx, dan dia nak kita sketch the graph. Okay, so macam mana kita nak sketch the graph? Sekejap fx. Okay, untuk jawab 5C, jom kita tengok apa maklumat yang kita ada dulu. Okay, first kita ada equation symmetry ya. Okay, so tadi kan kita dah dapat kita punya minimum point. Betul tak? Minimum point kita berapa tadi? Dia beri minimum point tadi dia bagi apa? 2P kan? 2P. Ini menunjukkan kita punya minimum point kita adalah 2P. Tadi kita dapat negatif 1. So, axis symmetry kita kat mana? Okay, axis symmetry kita adalah kat sini. Ni axis symmetry kita. Nilai X. Ni adalah axis symmetry. So, you betul boleh jawab. Axis symmetry adalah X equals to
Okay. So next, kita nak tengok kita punya graph. Macam mana nak sketch kan? First kita tengok function dulu. Okay, kita tulis balik function kita. Function kita adalah x square minus 4x plus 3. Okay. So macam mana teacher dapat minus 4x ni? Ingat, tadi kita dah kira kan? M kita kat sini tadi sama dengan 4. Substitute je lah. Okay. So kat sini teacher boleh tengok A kita adalah greater than 0. So graph ni akan jadi senyum. Ini kan kuadratik kan? And then kita ada minimum point. Okay, kita punya minimum point 2, negatif 1. And then kita ada lagi apa? Kita ada y-intercept kita tadi kan? Y-intercept kita tadi adalah 3. And then satu lagi teacher rasa you boleh buat you punya apa? Roots. Kita cari roots sekarang. Okay, daripada roots, okay, you guna calculator. Untuk x square minus 4x plus 3 ni, you akan dapat you punya roots you adalah x minus 3 x minus 1 equals to 0. So x equals to 3 and x equals to 1. Okay. So sekarang kita boleh sketch dah. Okay, contoh teacher nak sketch sekarang. Okay, ni teacher punya y-axis. Ni teacher punya x-axis. Okay, teacher tahu teacher punya value roots ni 3 dengan 1. So teacher boleh letak terus kat sini. 1, 3. And then minimum point teacher dah tahu dah. 2, negatif 1. Okay, kita plot. Mana 2, negatif 1? Katakanlah sini negatif 1. Sini 2 kan? Okay. So teacher plot sini. Okay. And then ni kita punya roots kan? Okay, and then kita ada satu lagi y-intercept tadi kan? Betul tak? 3 kan? Katakanlah sini teacher letak 3. So kita pun bolehlah lukis graf kita sekarang. Okay, lebih kurang lah. So ini kita punya graf. Kita punya apa? Teacher lukis balik. Ni kita punya roots. Okay. 1 dengan 3. Ini kita punya minimum point. Tadi kita ada minimum point kan? 2, negatif 1. Ada ni kita punya axis symmetry. Axis symmetry kita tadi adalah x sama dengan 2. Okey, so kita dah siap sketch kita punya graf untuk soalan 5C. Okey, so teacher mengharapkan jika you ada soalan yang sama macam ni, diberi satu equation, dia tanya kita nilai nak cari nilai n, guna kaedah completing the square, and then you nak sketch the graph dia, teacher mengharapkan dengan tunjuk ajar soalan ni dapat membantu you all untuk menjawab soalan tersebut. Okey, bye.